Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, kali ini saya nak bincang tentang pertukaran gas dalam manusia mengenai tekanan separuh oksigen dan karbon dioksida. Okey, di sini apa yang kita nak bincangkan adalah sebab kita tahu bahawa oksigen, bila kita tarik nafas, oksigen akan masuk ke dalam paru-paru. Dan oksigen ini akan masuk ke salur darah melalui alveolus, melalui pertukaran gas di alveolus, dan oksigen tu akan pergi ke seluruh badan. Okey, bila sampai di tisu-tisu ni, oksigen ni akan digunakan menyebabkan salur darah selepas daripada sel-sel itu mengalami kekurangan oksigen, dan akhirnya bekalan oksigen itu dikembalikan apabila darah terdia oksigen ini menerima semula oksigen di paru-paru dan menyebabkan dalam gambar ni dia tukar merah semula yang menunjukkan dia sudah beroksigen kembali. Okey, so sekarang ni kita nak bincang dari sudut tekanan separuh oksigen. Okey, apa maksud tekanan separuh oksigen? Okey, kalau kita ada alveolus, kita ada salur darah. Okey, ini alveolus, ini kapilari darah. Okey, sebagaimana kita tahu, bila kita tarik nafas, oksigen akan masuk ikut sini. Ini sebenarnya daripada lubang hidung. Dia akan masuk ke trachea, bronchus, bronchiole sampai ke alveolus. Jadi dia mempunyai oksigen yang tinggi dan kita sebut sebagai tekanan separuh oksigennya tinggi sebab dia mengandungi banyak oksigen. Okey. Dan oksigen ini nanti dia akan berpindah atau meresap masuk ke sel darah merah. Okey, ini sel darah merah. Dan kita tahu bila sel darah merah kembali daripada badan, seluruh badan, sel darah merah ini sebenarnya mengalami keadaan kekurangan oksigen. Okey, jadi kita kata dalam sel darah merah ini mengalami tekanan separuh oksigen yang lebih rendah kerana kandungan oksigennya rendah. Jadi dari sudut nak menjelaskan perbezaan kandungan, atau istilah biasa kita kata kalau banyak tu pekat, kalau kurang tu kurang pekat. Tapi kerana oksigen ni gas, kita tak kata pekat atau cair. Kita kata tekanan separuh. Jadi kalau tekanan separuh oksigen tu tinggi, maksudnya kandungan oksigennya lebih daripada kawasan yang tekanan separuh oksigennya rendah. Okey, jadi bila kita tarik nafas, oksigen banyak di dalam paru-paru, maka kita kata tekanan separuh oksigen di dalam alveolus ada lebih tinggi berbanding dalam sel darah merah. Maka oksigen dengan mudah akan meresap masuk ke dalam sel darah merah kerana tekanan separuh oksigen lebih tinggi dalam alveolus berbanding dalam sel darah merah. Okey, jadi sekarang ni bila dia berada dalam sel darah merah, masa form 3 kita tahu bila oksigen bergabung dengan sel darah merah, sebenarnya dia bergabung dengan hemoglobin dan dia berada dalam keadaan oksihemoglobin. Okey, jadi dalam ni dia sudah bergabung, oksigen sudah bergabung dengan hemoglobin, jadi terbentuklah oksihemoglobin. Okey, jadi maksudnya kalau keadaan di alveolus itu berada di sini, okey, oksihemoglobin itu akan, sel darah merah yang mengandungi oksihemoglobin itu akan mengalir ke jantung, ke seluruh tubuh badan, sampailah ke organ-organ atau sel-sel yang akan mengambil oksigen tersebut. Okey, persoalannya macam mana oksigen itu dengan sendirinya boleh masuk ke sel? Okey. Okey, katakan ini salur darah, okey, dari sini tadi. Okey, katakan salur darah ini sudah tiba di sel. Okey, katakan tepi ni ada sel. Okey, ini sel badan ataupun sel atau tisu badan. Sel badan, sel badan. Okey. Jadi, katalah dari sini tadi, daripada sini tadi, sel darah merah tadi yang mempunyai oksihemoglobin sudah sampai ke sini. Dan kita tahu kerana oksigen sudah tinggi di dalam sel darah merah, jadi tekanan separuh oksigennya tinggi di dalam sel darah merah tu. Okey. Jadi, sel badan kita sebenarnya dia mempunyai tekanan separuh oksigen yang rendah. Sebab apa? Sebab kita tahu apabila bila oksigen sampai di sel, sel akan guna oksigen itu. Dan oksigen itu makin lama akan berkurangan dan digantikan dengan karbon dioksida. Sebab dalam respirasi kita guna oksigen, sel guna oksigen, dia membebaskan karbon dioksida. Maksudnya dalam sel badan kita mempunyai tekanan separuh karbon dioksida yang tinggi. Okey, jadi
apabila oksigen tiba, oksihemoglobin tiba di dalam sel dan kita tahu sel tiba di apabila oksigen dalam bentuk oksihemoglobin ini tiba berhampiran dengan sel, tiba di sel lah, maknanya sampai di sel, tekanan separa oksigen dalam sel darah merah lebih tinggi daripada tekanan separa oksigen di dalam sel badan. Maka oksigen tadi akan meresap masuk, maksudnya dia akan terurai lah daripada hemoglobin ini, dan oksigen daripada oksihemoglobin akan meresap masuk ke dalam sel badan kerana terdapatnya kecerunan tekanan separa tadi. Kecerunan tekanan separa, separa oksigen tadi, di mana tekanan separa oksigen dalam sel darah merah lebih tinggi daripada tekanan separa oksigen dalam sel badan. Maka kita kata dia mengalami kecerunan tekanan separa oksigen, dan biasanya oksigen akan meresap dari kawasan yang mempunyai tekanan separa oksigen yang lebih tinggi ke kawasan tekanan separa oksigen yang lebih rendah. Okey, ataupun kita kata mengikut kecerunan tekanan separa oksigen. Okey. Right. Kemudian bila oksigen ini sudah diambil, kita tahu dalam sel badan tadi banyak karbon dioksida. Dan di dalam sel darah merah ini kekurangan karbon dioksida ataupun tiada karbon dioksida. Jadi wujudnya kecerunan tekanan separa karbon dioksida, di mana tekanan separa karbon dioksida dalam sel badan lebih tinggi dan tekanan separa karbon dioksida dalam sel darah merah ini lebih rendah. Jadi, karbon dioksida di dalam sel badan akan meresap keluar daripada sel badan masuk ke dalam sel darah merah. Okey, dan daripada situ karbon dioksida ini akan bergabung dengan, okey, nanti untuk karbon dioksida ni saya akan terangkan. Sebenarnya karbon dioksida ni bila dia masuk ke, untuk kembali ke alveolus, okey, untuk dihembuskan, sebenarnya karbon dioksida ni boleh diangkut keluar dengan 3 cara. Tapi buat sekarang ni saya akan katakan karbon dioksida ini akan bergabung dengan sel darah merah ini dan dia akan dihantar. Okey, maknanya dekat sini sel darah merah tadi akan bergabung dengan karbon dioksida, dan karbon dioksida itu akan dibawa ke jantung, kembali ke alveolus. Di sini dia kembali ke alveolus, dan bagaimana di alveolus itu karbon dioksida itu boleh disingkirkan. Okey. Tadi karbon dioksida mempunyai tekanan separa yang tinggi dalam sel, maka dia akan meresap masuk ke dalam sel darah merah yang mempunyai tekanan separa karbon dioksida yang rendah. Okey, tekanan separa karbon dioksida di sel lebih tinggi, maka dia meresap masuk ke dalam sel darah merah yang mempunyai tekanan separa karbon dioksida yang rendah. Dan sel darah merah ni kita tahu dia akan mengalir balik ke alveolus. Okey, kita patah balik ke alveolus. Okey, jadi sekarang ni katakan ini daripada sel tadi, dalam ini ada karbon dioksida. Okey, kenapa bila sampai saja di sini, karbon dioksida itu dengan sendirinya akan meresap keluar semula? Okey, kita tahu bahawa apabila karbon dioksida yang berada di dalam alveolus ini, bila ada karbon dioksida di dalam alveolus, karbon dioksida ini akan dihembus keluar. Maksudnya, di dalam alveolus ini, tekanan separa karbon dioksida rendah. Manakala dalam sel darah merah yang baru datang daripada sel atau tisu tadi, kepekatan karbon dioksida atau tekanan separa, kita tak kata kepekatan, tekanan separa karbon dioksida adalah tinggi bila berada dalam sel darah merah. Maka wujud kecerunan tekanan separa karbon dioksida, maka tekanan karbon dioksida akan meresap daripada kawasan mempunyai tekanan separa karbon dioksida tinggi, iaitu dalam sel, ke kawasan tekanan separa karbon dioksida yang lebih rendah, iaitu dalam alveolus. Dan keadaan ini berterusan kerana setiap kali karbon dioksida masuk alveolus, kita akan hembus. Bila karbon dioksida berada dalam alveolus, kita akan hembus. Maka kepekatan ataupun tekanan separa karbon dioksida sentiasa rendah dalam alveolus, dan menyebabkan tekanan separa yang tinggi ini menyebabkan karbon dioksida itu akan meresap ke dalam alveolus untuk dihembus ke luar. Jadi asasnya adalah kita kena terang dari sudut tekanan separa. Sesuatu gas akan meresap dari kawasan yang mempunyai tekanan separa yang tinggi ke kawasan yang mempunyai tekanan separa yang rendah. Alright. Jadi secara
keseluruhannya, boleh tengoklah baca di dalam sini. Ini adalah menunjukkan keadaan tekanan separuh semasa di alveolus. Lepas tu darah yang meninggalkan peparu. Okey, ini apabila oksigen sudah masuk ke sel darah merah, maka darah yang meninggalkan peparu melalui vena pulmonari. Okey, dari sini ini vena pulmonari mempunyai tekanan separuh oksigen yang tinggi dan tekanan separuh karbon dioksida yang rendah. Jadi darah tadi mengalir ke sel. Okey, apabila sampai di sel, okey. Okey, respirasi sel membebaskan karbon dioksida. Okey, di sel ini karbon dioksida tekanan separuhnya tinggi. Okey, daripada tekanan separuh karbon dioksida dalam kapilari. Okey. Jadi karbon dioksida meresap keluar dari sel ke dalam kapilari tisu dan diangkut kembali ke paru. Jadi kerana kepekatan karbon dioksida tinggi dalam sel, maka dia akan keluar ke dalam salur darah, okey, atau yang mempunyai tekanan separuh karbon dioksida yang rendah. Dan selepas masuk ke salur darah, kemudian dia akan pergi ke jantung dan kembali ke peparu. Jadi darah yang masuk ke dalam peparu melalui arteri pulmonari mempunyai tekanan separuh oksigen yang rendah dan tekanan separuh karbon dioksida yang tinggi. Jadi bila disampai balik ke sini, karbon dioksida akan meresap ke dalam alveolus dan oksigen akan masuk ke dalam sel darah merah semula. Jadi benda ni adalah satu cycle.